اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 9, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang siapa i'tiqadkan bahawasanya memberi bekah dengan kuwah, dengan kuwatun, dengan kuwatun, qaf waw ta marbutah, kuwatun. Dan barang siapa i'tiqadkan bahawasanya memberi bekah dengan kuwah, kuwatun makna kekuatan. Kuwatun, kekuatan. Mana kuwah? Tuhan jadikan di api kuwah, kepanasan. Tuhan jadikan di api, Tuhan jadikan di pisau kuwah, ketajaman. Jadi kuwah. Sekarang ni api Tuhan jadikan, pisau Tuhan jadikan, kemudian Tuhan jadikan kuwah, hararah, kepanasan di api. Kemudian pisau Allah Ta'ala jadikan, kerana Allah Ta'ala letak pula kuwah, kekuatan tajam di pisau pada ni. Ni kuwah ni umum. Nasi Tuhan jadikan, Tuhan letak kuwah di nasi yang mengenyangkan. Tuhan jadi kuwah di air. Kuwah di air ni menghilangkan dahaga. Ada ni. Jadi nasi Tuhan jadikan, air Tuhan jadikan. Kenapa nasi tidak mengenyangkan? Kenapa air tidak kenapa nasi tidak menghilangkan dahaga? Kenapa air tidak mengenyangkan? Sebab di nasi Allah tidak letak kuwah untuk menghilangkan haus. Allah letak kuwah untuk mengenyangkan. Berbeza dengan air. Di air Allah letak kuwah yang boleh menghilangkan dahaga. Jadi kuwah ni umum ni, banyak kuwah ni. Kuwah kekuatan, bukan kuwah halia ni. Jangan duk mikir masuk pula kita dalam kelas ni. Mikir ingat ke kuwah halia. Tu Tuhan masuk. Mana kuwah tu ni kekuatan. Tuhan letak kuwah di obat. Tuhan letak kuwah di pemakanan sunnah. Tuhan letak kuwah di habatus sauda. Tuhan letak kuwah di minyak zaitun. Tuhan letak kuwah di kherma. Contoh. Ini kuwah yang Tuhan letak. Tapi biasa kitanya Tuhan letak kuwah, kepanasan di api. Tuhan letak kuwah, ketajaman di mata pisau. Dan barang siapa i'tiqadkan bahawa murid bekah tu dengan kuah,
yang dijadikan akan kuah oleh Allah Ta'ala padanya pada sesuatu, maka iaitu barang siapa yang i'tikad bahawasanya membekah dengan kuah yang dijadikan dia kan kuah oleh Allah pada sesuatu, fasik lagi mubtadi', dan pada kufurnya khilaf, dan yang rajihnya yang kuat dalil ketiadaan kufur. Ini ayat kita. Jadi pembicaraan ni kita kena ambil faham molek. Pembicaraan ni kena ambil faham molek. Kita bicara sifat yang ke-8, sifat iradah. Terdahulu bicara sifat yang ke-7, sifat kudrah. Bicara sifat wajib, kudrah dan iradah. Bicara sifat mustahil, ajzun dan karahah. Kudrah lawan dia ajzun, kuasa lawan dia lemah, iradah lawan dia karahah, dengan makna tiada menghendaki, tiada menentukan oleh Allah. Jadi sekarang ni kita wajib berpegang akan hukum kepada sifat wajib dan hukum kepada sifat mustahil. Ini permulaan agama kepada kita. Mengenal Allah dan Rasul dengan bahawa mengetahui serta berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan sifat Rasul. Sifat Allah, sifat Rasul ni sifat yang wajib pada akal. Ni pada akal. Sifat yang mustahil pada akal bagi Allah dan bagi Rasul. 20 sifat yang wajib pada akal bagi Allah, 4 sifat yang wajib pada akal bagi Rasul. Kemudian sifat mustahil pun 20 juga, sifat mustahil bagi Rasul pun 4 juga. Jadi kita mengaji sifat wajib bagi Allah dan Rasul, kita mengaji sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, itu hukum akal saja. Yang kita nak adalah berpegang di akidah. Ni, beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat wajib. Berpegang, beriman. Kita nak berpegang ni, berpegang akan hukum bagi sifat wajib. Sifat wajib ni hukumnya tentu sungguh di Allah dan Rasul. Kita pun berpegang di akidah kita, tentu sungguh Allah wujud kidam baka. Nak gitu. Kita berpegang di akidah kita, tentu sungguh Rasul sidik amanah tabligh fatanah. Tu panggil apa? Pegang hukum dia. Ada ni hukum ni. Sekarang ni wujud kidam baka, sifat yang wajib pada akal kita bagi Allah. Sidik amanah tabligh fatanah, sifat yang wajib pada akal kita bagi Rasul. Kita pun pegang hukum dia. Mana hukum dia? Sifat wajib tentu sungguh di Allah dan di Rasul. Kita pun pegang. Kita pegang di akidah kita, tentu sungguh Allah wujud kidam baka. Kita pegang di akidah kita, tentu sungguh Rasul bersifat dengan sidik amanah tabligh fatanah. Itu pegang hukum kepada sifat yang wajib. Kemudian pergi pula pada sifat mustahil. Sifat mustahil lawan kepada contoh tadi. Lawan wujud Adam, tak ada. Lawan kidam hudus, baharu. Lawan baka fana, binasa. Lawan sidik kazib, dusta. Lawan amanah khianah. Lawan tabligh kitman, sembunyi. Lawan fatanah baladah. Ada ni. Boleh sebut arak dah. Takut arak kan pening pula. Tak, sebab hak tadi hak wajib itu sebut hak arak. Wujud kidam baka. Wujud kidam baka. Lawan dia Adam huduh fana. Adam huduh fana. Adam mana pula Nabi Adam ke? Tu Nabi Adam ni. Adam ain dal mim. Tak ada. Lepas tu
Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Lawan dia kazib, khianah, kitman, baladah. Pening pula kita kazib, apa pula kazib ya? Abang, kau Melayu lah, kau Melayu. Itu nak penting apa arak-arak ni kita penting faham je. Sekarang tak bunyi standard kalau sebut kod Melayu ni. Orang Arab dia bunyi standard sikit. Yelah Melayu dak standard babi, khinzir lah. Apa sebut babi gitu? Betul babi. Lepas tu khinzir. Allah. Bertanding ayat Al-Quran. Mana boleh ayat Quran bertanding gitu. Lepas tu musabaqah Quran. Dah musabaqah pula bertanding lah juga tapi bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Melayu bertanding membaca Al-Quran, bertanding membaca Al-Quran. Dak comel bunyi bertanding ni. Lepas tu tukar musabaqah lah. Dan musabaqah mana apa? Berlomba-lomba, bertanding-tanding, samalah juga. Kita bunyi Arab baru standard. Nak ke kan? Jadi sifat mustahil lawan pada sifat wajib. Adam, hudus, fana. Ada ni. Kita pun pegang di akidah hukum dia. Apa hukum dia? Dak sama sekali Tuhan tak ada. Dak sama sekali Tuhan baharu. Dak sama sekali Tuhan binasa. Itu hukum dia. Kita pegang hak dak tu lah. Hukum dia. Hak sifat wajib kita pegang kok sungguh. Sungguh Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal. Dan mustahil kita pegang juga. Pegang hukum dia. Mana hukum dia? Tak ada baharu dan juga binasa. Dak sama sekali di Tuhan. Itu hukum dia. Kita pegang di akidah kita. Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianah, Rasul tidak sembunyi, Rasul tidak bodoh. Itu pegang akan hukum sifat mustahil. Kita pegang kejak di akidah Allah bersifat qudrah iradah. Kita pegang kejak di akidah lemah, karahah, tidak kehendak, ni dak sama sekali Tuhan. Ni pandai ni. Kita pegang lemah, dak sama sekali di Tuhan. Kita pegang karahah dengan makna tidak bersifat dengan sifat iradah, dak sama sekali di Tuhan. Ni pegang hukum. Kalau berpegang dengan sifat mustahil, tapi mana berpegang sifat mustahil? Tak ada Tuhan, pegang Tuhan tak ada, mustahil ya. Baharu mustahil, kita pegang Tuhan baharu, mustahil ya. Binasa Tuhan, sifat mustahil, kita pegang Tuhan binasa. Tu maklumlah kafir lah tu. Sekarang ni sifat wajib kudrah, lawangnya lemah. Pegang Tuhan lemah, mustahil. Pegang Tuhan lemah, hukumnya kafir. Sebab pegang mustahil. Pegang karahah, Tuhan tidak bersifat dengan sifat iradah, maka apa hukum dia? Kafir. Itu je lah. Sekarang ni dia nak cerita mereka yang berpegang dengan hak sifat mustahil. Sekarang ni jadi selesai dah bicara sifat wajib kudrah iradah. Selesai dah bicara sifat mustahil, lawan kepada kudrah ialah lemah. Lawan pada iradah ialah karahah, tidak bersifat dengan sifat iradah, tidak menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berpegang Allah taala lemah, barang siapa berpegang Allah taala tidak menghendaki, maka kafir orang ni. Kita maklum berpegang Allah Ta'ala lemah, kafir. Berpegang Allah tidak bersifat dengan iradah, tidak menghendaki, kafir. Kita maklum. Mana contohnya berpegang Allah lemah? Contoh terdahulunya, barang siapa i'tiqad sesuatu yang berlaku tu adalah datang daripada illah dan tabi'ah, bukan datang daripada kudrah dan iradah Allah. Tu makna berpegang Tuhan lemah lah tu. Kafir lah tu. Sekarang kita maklum sangat-sangat berpegang Tuhan lemah, kafir. Tapi maksud Tuhan lemah ni
ada perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, hanya turut sahaja. Satu perkara yang bergerak contohnya hanya berlaku secara semula jadi sahaja, bukan datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Itu maknanya berpegang Allah lemah dah tu, kafir. Kita sebut kata Allah lemah ni dengan bahawa Allah tidak boleh buat langit, tidak boleh buat bumi, tidak boleh buat manusia. Lemah lah. Betul lah. Lemah juga Allah kalau Allah hanya buat langit, buat bumi, buat manusia. Kemudian apa yang berlaku di dalam alam semesta ni di bawah pemerintahan Allah, milik Allah ni, ada perkara berlaku yang bukan perbuatan Allah, berlaku secara turut, berlaku secara semula jadi. Lemah lah orang panggil. Gitu pun lemah. Lemah lah. Dah kuasa Allah macam mana? Kuasa Allah dengan bahawa yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Itu panggil kuasa. Kalau hanya sebahagian yang berlaku perbuatan Allah, sebahagian yang berlaku bukan perbuatan Allah, lemah. Kita ingat ke lemah ni setakat tak boleh buat langit, tak boleh buat bumi. Macam manusia, lemah lah. Sebab tak boleh buat langit, tak boleh buat bumi, lemah lah manusia ni. Tuhan tak boleh buat langit, tak boleh bumi lah, lemahnya. Lepas tu yang berlaku selepas Tuhan buat makhluk ni, bukan berlaku tu daripada perbuatan Allah. Dia panggil lemah dah Allah. Tak kuasa dah gitu. Dah kuasa Allah tu maksudnya macam mana? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca semua lepas mayang tu 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas tiap satu amat kuasa. Apa makna amat kuasa? Buat langit lah amat kuasanya Allah, buat bumi ni lah amat kuasanya Allah. Amat kuasa Allah ni semua yang berlaku perbuatan dia belaka. Tu baru panggil amat kuasa. Berkelip mata pun perbuatan Allah, bergerak nadi pun perbuatan Allah, bergerak cincin semasa jari bergerak cincin perbuatan Allah, bergerak jari perbuatan Allah. Di saat yang sama cincin bergerak, perbuatan Allah. Sekalian perbuatan Allah tu qadir. Tu amat kuasa. Ni kita nak mengaji sifat Allah Subhanahu wa taala ni. Kalau berpegang cicing bergerak tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Maknanya apa? Allah lemah. Kalau kata berlaku satu perkara yang bukan datang dari perbuatan Allah, datang dari perbuatan api semata-mata yang menghanguskan, datang daripada perbuatan pisau semata-mata memutuskan, datang dari perbuatan air semata-mata menghauskan dahaga, bukan perbuatan Allah, berarti Allah lemah. Kafir ijma' ulama. Sebab apa? Sebab berpegang Tuhan lemah. Jadi kita bicara sifat wajib, kita bicara sifat mustahil, kita berpegang akan hukum bagi sifat mustahil. Mana apa? Tuhan tidak lemah. Dan bahawa yang berlaku semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau berpegang akan sifat mustahil dengan bahawa berpegang Allah Taala lemah, kafir. Mana contoh lemah Allah Taala? Allah Taala bergeraknya ni cincin bukan datang dari perbuatan Allah, hanya semata-mata turut tangan yang bergerak yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Hangus semata-mata perbuatan api, bukan berkait dengan perbuatan Allah. Putus semata-mata perbuatan pisau, bukan perbuatan Allah. Hilang dahaga semata-mata perbuatan air, bukan perbuatan Allah. Itu berarti Allah lemah. Berpegang Allah lemah, kafir ijma' ulama. Kita ni mengaji sifat 20. Kita bicara sekarang tajuknya sifat iradah lah.
Tapi apabila pada pegangan-pegangan ni dia akan rakum antara kudrah dan iradah. Kita mengaji sifat 20, kita mengaji sifat Rasul untuk sah kita beriman dengan Allah dan Rasul. Untuk sah kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita kena mengenal Allah dan Rasul dengan bahawa kita mengaji sifat Allah dan sifat Rasul, dan kita berpegang akan sifat Allah dan sifat Rasul. Itu untuk sah kita beriman dengan Allah dan Rasul. 2 daripada 6 rukun iman. Walaupun beriman dengan Rasul ni duduk rukun iman yang keempat. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul. Itu susunan rukun iman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam tanya Nabi, "Akhbirni anil iman." Ya Muhammad, cerita akan daku berkenaan dengan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Arak sekalipun tak terima dah. Dah. Antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman dengan malaikat, wa kutubihi, dan engkau beriman dengan kitab, wa rusulihi, dan engkau beriman dengan rasul-rasul. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran pula kita baca dalam wirid sembahyang tu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita baca tu kan, amanar rasul tu lah. 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Amanar rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan. Itu 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah. Sesiapa yang baca 2 ayat tu di awal pagi, Nabi kata kafatah, memadalah 2 ayat tu bagi seseorang untuk sepanjang hari dia. Sesiapa yang baca 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah di awal malam, Nabi kata kafatah, nescaya memadalah oleh 2 ayat akan sesiapa yang membaca di awal malam untuk sepanjang malam. 2 ayat tu lah. 2 ayat di hujung surah Al-Baqarah, amanar rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kita berhenti situ. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tengok tu. Allah, malaikat, kitab, rasul. Tu mana pun susunan tu ayat Quran tu. Kullun, tiap-tiap daripada Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Di amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullu mana tiap-tiap daripada Rasul dan tiap-tiap daripada orang yang beriman. Kullun amana billah, beriman iaitu kullun dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat, wa kutubihi, dan kitab, wa rusulih. Jadi Rasul tu nombor 4. Tapi walaupun Rasul nombor 4, asas pada rukun iman 2. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Tapi kenapa Rasul pun nombor 4? Dalam huraian ulama, penyusunan tu sebagaimana agama disampaikan kepada ummah. Agama daripada Allah. Yang bawa wahyu, malaikat. Bawa kitab kepada Rasul, Rasul bawa kepada ummah. Ni susunan agama daripada Allah. Wahyu disampaikan oleh malaikat, malaikat bawa kitab kepada Rasul, Rasul bawa agama kepada ummah. Susunan dia begitu. Tapi asas kepada iman adalah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebagaimana asas Islam 2 kalimah syahadah. Asas Islam 2 kalimah syahadah. Islam bahagian zahir, iman bagi hati. Jadi zahirnya syahadah Allah, syahadah yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian hak batin pula pergi kepada beriman dengan Allah. Hak syahadah tu penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah yang pertama, asas kepada Islam, penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Tu hak zahir. Pergi kepada iman, beriman dengan Allah. Kemudian syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu syahadah yang kedua. Imannya beriman dengan sekalian Rasul. Kenapa dengan sekalian Rasul? Sebab sekalian Rasul ni disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas kepada iman, beriman dengan Allah dan Rasul. Kita ngaji akidah 50 untuk mengesahkan kita beriman dengan Allah dan Rasul. Adapun bicara kita malaikah, bicara kita kemudian lagi tu. Kemudian lagi. Pada ni. Sekarang ni bicara sifat iradah. Habis sifat Allah Ta'ala sampai kaunu mutakalliman, masuk sifat Rasul, selesai situ. Panjang pula bicara hak 50 akidah ni terkandung pengertian di bawah 2 kalimah syahadah. Panjang. Habis situ barulah pergi pada malaikah, kitab, dan akhir kitab Faridah ni hari akhirah. Dan kitab Faridah kita ni lengkap ke 6 rukun iman. Tapi yang saya nak sebut tadi, yang kita bicara sekarang adalah masuk di bawah beriman dengan Allah, yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah. Jadi kita bicara kudrah iradah ni, kita bicara qada dan qadar. Kita bicara kudrah dan iradah, kita bicara qada dan qadar. Walahal qada dan qadar rukun yang keenam, rukun yang asing. Di penghujung kitab Faridah adalah cerita bab barzah, cerita bab bangkit kembali, himpun di mahsyar, ada syafaah, ada hisab, ada mizan, ada haud, ada titi yang sirat, ada syurga, ada neraka. Habis kitab. Sebab apa? Habis dah bicara ke-6 rukun iman. Habis bicara apa? Itu baru rukun iman yang kelima barunya. Yang keenamnya mana? Qada qadar. Qada qadar ni masuk di bawah kudrah dan iradah. Kalaulah kudrah iradah tu masuk di bawah beriman dengan Allah, yang bersifat kudrah dan iradah, jadi qada qadar ni masuk di bawah beriman dengan Allah dah. Memanglah. Tapi kenapa didatangkan rukun yang asing, rukun yang keenam? Nabi bersabda, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kenapa Nabi letak rukun asing? Hak qada qadar, walaupun qada qadar sebenarnya masuk di bawah kudrah iradah, masuk di bawah beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama. Sebab pembicaraan qada qadar hak paling banyak terpesong kena fokus suku. Kena fokus suku hak qada qadar ni. Walaupun qada qadar ni masuk di bawah beriman dengan Allah yang bersifat kudrah, yang bersifat dengan iradah. Kita beriman dengan ketentuan Allah, perbuatan Allah. Beriman dengan Allah menentukan sahaja. Beriman dengan Allah melakukan saja. Kenapa tidak rukun iman? Beriman dengan Allah yang mengetahui, beriman dengan Allah yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Oh, tu masuk dah di bawah beriman dengan Allah, rukun yang pertama. Ni. Tapi kenapa hak kudrah iradah, qada qadar bilang rukun yang asing? Sebab di sini banyak terpesong. Tidak ada orang yang berpegang Allah Ta'ala jahil. Tak ada. Tidak ada orang yang berpegang Allah Ta'ala peka, Allah Ta'ala buta, Allah Ta'ala bisu. Tidak ada. Ada ni. Tetap dah kita berpegang Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Tapi hak kudrah iradah, hak itulah hak paling banyak terpesong. Sebab tu Nabi letak rukun asing qada dan qadar, walaupun sebenarnya qada dan qadar sudah masuk di rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah yang bersifat kudrah, yang melakukan segala-gala, beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-gala. Tiba-tiba perbuatan Allah tidak segala-gala. Tiba-tiba ketentuan Allah tidak segala-gala. Mari mana ni? Mari daripada orang Islam juga.
Tapi ada tak orang Islam yang berpegang Allah mengetahui tidak segala-gala? Tak ada. Orang Islam pasti berpegang Allah mengetahui segala-gala. Tetapi Allah melakukan segala-gala. Allah menentukan segala-gala. Mu'tazilah perkara jahat Allah tidak menentu. Dan mengetahui, mengetahui tetap. Mu'tazilah sendiri. Sebab itulah menafikan mengetahui itu kafir ijma' ulama terus. Orang Islam tak ada menafikan Tuhan mengetahui segala-gala. Orang Islam tidak menafikan Tuhan mendengar dan melihat akan perkara yang ada. Tak ada orang Islam menafikan. Tapi menafikan perbuatan Allah, menafikan ketentuan Allah, orang Islam lah. Mu'tazilah menafikan ketentuan Allah pada perkara jahat. Walau rukun imannya baik jahat qada qadar. Kita bicara sifat 20, Allah melakukan segala-gala perkara yang harus. Allah menghendaki segala-gala perkara yang harus pada akal, bukan harus pada syarak. Manapun semua yang berlaku ni perbuatan Allah baik jahat pun. Semua yang berlaku ni kehendak Allah baik dan jahat pun. Itu hak rukun yang keenam. Hak qada, qudrah dan iradah. Habis ni hak banyak ni. Berpegang Allah Ta'ala ada, sedia, kekal. Tetap ada orang Islam. Tak ada orang Islam berpegang Tuhan tak ada. Tak ada orang Islam berpegang Tuhan ada tapi baru macam kita, cuma lama sikit daripada kita. Tak ada. Tak ada orang Islam berpegang bukan kita je binasa, Allah binasa juga tapi cuma lewat sikit daripada kita. Tak ada orang Islam berpegang seumpama tu. Tu tak ada. Tapi kudrah iradah, ini panjang bicara dalam kitab Faridah kita. 2 muka surat, kudrah dan iradah. Mengenal Allah. Untuk sah beriman dengan Allah, hak rukun iman yang pertama yang terkandung di bawah tu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada qadar, sekalian qada qadar. Lepas tu bicara satu lagi, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Mulut boleh cakap dia seumpama ni, berpegang? Terkadangnya tidak. Memanglah sekalian qada qadar ustaz, tapi takkan perkara jahat qada qadar juga. Pening pula kita dengarnya. Sekalian memanglah qada qadar, itu rukun iman yang ke-6, tapi takkan perkara jahat qada qadar. Atas dunia ni perkara baik dengan perkara jahat, banyak perkara jahat. Ada ni. Orang kafir 3/4 dunia. Orang jahat belaka tu. Orang Islam 1/4 pula, sebahagiannya beriman, sebahagian tidak beriman walaupun dia orang Islam. Hak jahat banyak juga. Jadi beriman pula terkadang taat, terkadang buat maksiat. Banyak juga hak jahatnya. Jadi atas dunia ni banyak hak jahat. Jadi kalau hak jahat bukan kehendak Allah, mana kata sekalian. Ada ni. Keesaan pada perbuatan. Ada keesaan pada perbuatan. Tapi pilihan hak kita sendiri, usaha kita sendiri. Dan mana kata keesaan pada perbuatan? Pilihan kita tu Allah yang buat. Itu bagi keesaan pada perbuatan. Diri usaha kita tu Allah yang gerakkan. Itu bagi keesaan pada perbuatan. Bukan pilihan kita Allah buat. Terdetik di hati kita pun Allah buat. Bukan kata usaha kita Allah buat. Bergerak nadi pun Allah Ta'ala buat. Sekalian qada qadar kan? Ada ni. Sekalian qada qadar. Maknanya pilihan kita qada qadar juga. Usaha kita qada qadar juga. Dah tak ada kita. Dah kalau Tuhan belaka ada apa kitanya? Kalau Tuhan belaka, qada qadar belaka, dah mana hak kitanya? Tak ada lah. Ke macam mana? Sekalian perbuatan Allah, sekalian kehendak Allah, tapi kita ada perbuatan sendiri, mana kita berperang dengan perbuatan Allah lah, ke macam mana? Kalau kita ada perbuatan sungguh, sebahagian besar-besar perbuatan Allah, sebahagian kecil-kecil perbuatan makhluk, baru munasabah. Hak besar-besar perbuatan Allah, hak kecil-kecil perbuatan makhluk. Tapi tak, sekalian perbuatan Allah, qada qadar. Lepas tu apa lagi kitanya? Tak ada lah. Itu pegangan.
Kalau dia sebut semua dah kita duk cakap tu cakap asbab je. Saya yang menentukan, saya menetapkan, saya menyusun, saya yang buat, saya tu cakap asbab, tak salah tu. Di ingatan hati kita dak hadir pun akan qada qadar kita orang awam, tak ada salah tu. Tapi duduk sini akhirnya kita tetap dah sekalian qada qadar datang daripada Allah yang bersifat kudrah dan iradah. Kalau ada perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, berarti kita berpegang Allah lemah. Pada ni, kalau kita berpegang satu perkara bukan kehendak Allah, berarti kita tidak berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah. Habislah tu. Itu berpegang dengan sifat mustahil orang panggil. Mudah sangat-sangat je. Sekalian qada qadar. Kita apa lagi kitanya? Tak ada lah. Hak berlaku di kita ni lah qada qadar. Makna selain Allah ada perbuatan ke tak? Kalau semua perbuatan Allah, selain Allah ada perbuatan apa? Gerak diam, itu Allah buat. Hak zahir, hak dalam ni organ ni, organ dalam ni. Ni, jantung ke, buah pinggang ke berfungsi. Qada qadar sudahlah. Darah mengalir darah. Kan darah mengalir kan? Ya, darah mengalir. Kan dia ada darah hak jenis pekat tu kan, dia cairkan darah supaya darah tu mengalir. Jadi setiap masa darah mengalir, qada qadar sudahlah. Macam sebut minggu lepas. Lepas tu kita apa? Jadi kita ni macam kayu batu. Kalau Tuhan buat kita kayu batu, kayu batu lah kitanya. Macam mana kayu batu? Kekong kayu batu kan? Kekong kawan tu. Sebab apa? Tuhan buat dia kerah gitu. Dan kita Tuhan buat macam mana? Macam sekarang, itulah qada-qadar pun dia laginya. Kalau kita nak kerah macam batu pun tak jadi sebab dalam gerak juga. Buat kerah, jangan bernafas, biar jantung berhenti, biar mati ya. Tapi yang berlaku di kita ni macam-macam berlaku ni, gerak diam. Itulah qada-qadar. Tu sahaja. Kalau ada perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, lemah Allah. Jadi situ lalu dah. Ada satu perkara walaupun sebesar zarah yang berlaku, zarah pan zarah, bukan zaharah. Zarah. Ni zarah, atom, tahu tak atom? Benda halus yang tidak boleh dibahagi. Bukan atom Nagasaki Jepun tu. Waktu benda lain. Benda halus yang tidak boleh dibahagikan. Ada satu perkara yang berlaku sama ada di bumi ataupun di langit yang bukan perbuatan Allah, jatuh Allah lemah, mustahil. Allah amat kuasa, perbuatan dia berlaku. Tu sahaja. Apa payah untuk kita berpegang di akidah. Ini panggil apa? Mengenal Allah yang bersifat dengan kudrah, mengenal Allah yang bersifat dengan iradah, mengenal Allah. Kalau perbuatan Allah kita berpegang perbuatan makhluk, berarti kita sudah bertukar. Tidak mengenal Allah, jadi makhluk pula jadi khalik, makhluk pula yang bekah. Itu tidak mengenal Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Ni sifat 20 ni bukan ngapa. Kudrah iradah ilmu, kudrah iradah ilmu. Kuasa berkehendak mengetahui, kuasa berkehendak apa makna kuasa? Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Lepas tu kita, Tuhan buat juga. Lepas tu yang berlaku di kita sekarang, kita buat sendiri. Kita buat sendiri itu percakapan, bukan salah. Pegangan ni. Kalau berpegang, hak berlaku di kita ni perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan Allah dah. Lemah Allah seumpama tu. Allah buat makhluk dengan kehendak Allah. Kehendak Allah dalam faridah kita tak sengaja sengeleng dahulu. Bukan sengaja sengeleng. Kedang kitab mana sengaja sengeleng. Bukan dah kitab faridah. Allah yang bersifat iradah menentukan. Dengan apa? Dengan sengaja sengeleng. Ada jemuh gitu dalam kitab. Mana sengaja sengeleng, mana Tuhan buat dengan kehendak dia.
Tuhan buat dengan kehendak. Tuhan menentukan, kemudian Tuhan melakukan dengan sifat kudrah. Mana ni? Jadi yang menentukan Allah, bukan iradah. Yang buat pun Allah, bukan kudrah. Kita kata iradah menentukan tu sanda je, isnad majazi. Ni kena ingat juga ni. Sebagaimana yang sudah ulang-ulang sebut, yang kita bercakap asbab, makan nasi, kenyang, minum air, hilang dahaga, sebut sama dah, itu hanya isnad, sanda kepada asbab majazi sementara, bukan hakiki. Tak ada salah tu. Kita sanda isnad majazi, sanda kepada asbab, makan nasi jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga. Kita sanda majazi, mana sementara. Hakiki sebenar perbuatan Allah. Jadi termasuk isnad majazi juga, ingat baik. Kita sanda menentu kepada sifat iradah, bukan kepada Allah. Allah nama bagi zat Tuhan yang wajib ada. Iradah sifat yang ada di zat Allah. Faham tak ni beza tu? Kita bicara zat Tuhan, namanya Allah, namanya 99. Kemudian iradah, kudrah, sifat yang ada di zat Allah. Kita bicara zat satu, kita bicara sifat satu. Jadi kita sanda menentu kepada sifat iradah, bukan kepada Allah. Kita sanda mengada kepada kudrah, bukan kepada Allah. Faham tak ni? Itu isnad majazi, bukan hakiki. Hakikinya siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah. Itu hakiki. Siapa yang melakukan? Allah yang melakukan. Tuhan yang wajib ada, namanya Allah yang melakukan. Allah mana tu? Allah yang bersifat dengan kudrah. Tu hakiki sebenar. Tapi kalau cakap gitu panjanglah. Kita masa sejam setengah je ni. Jadi kita pun pendek. Iradah menentukan, kudrah mengadakan. Itu apa tu? Isnad majazi. Bahkan ni tidak ada orang berpegang lah. Bahkan kalau ada yang berpegang, iradah itulah yang menentukan semata-mata, kudrah itulah yang mengada semata-mata, bukan Allah. Itu pegangan yang kafir. Tak ada orang berpegang gitu. Kita berpegang, siapa yang menentukan? Allah, Tuhan yang menentukan. Siapa yang melakukan? Allah, Tuhan yang melakukan. Tuhan mana yang menentukan? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan mana yang melakukan? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Gitu. Tapi kita pendeknya, iradah menentukan, kudrah melakukan. Tu kita pendek. Ada ni. Jadi kalaulah maknanya ada perkara yang berlaku bukan perbuatan kudrah, walaupun sebesar zarah, bawa kepada Tuhan lemah. Sebab apa? Sebab Tuhan buat segala-gala ni dengan kehendak, dengan sengaja-sengaja Allah. Ni langit bumi duduk bawah pemerintahan Allah, duduk di bawah pemilikan Allah. Allah buat dengan sengaja-sengaja Allah, bukan kita minta pun. Selepas Allah buat segala-gala, tiba-tiba yang berlaku di dalam tu bukan perbuatan Allah. Lemahlah seumpama tu. Buat kudrah selaras dengan iradah, kehendak, sengaja-sengaja Allah. Lepas buat-buat, nak mentadbir yang ada di dalam ni perlu kepada pertolongan makhluk. Lemahlah seumpama tu. Ada ni. Jadi Allah buat ni dengan sengaja-sengaja ni. Langit, bumi, dunia, akhirah, Tuhan buat dengan sengaja-sengaja. Jadi apa yang berlaku selepas dia Tuhan buat, semuanya hak dia belaka. Tu panggil Tuhan yang amat kuasa. Ke mana? Macam kita lah, kita buat satu benda, lepas tu kamu lah buat, kamu buat pula. Oh, pandai sangat, buatlah sendiri. Orang mahu kita lah pula. Kita kan buat tu. Lepas tu panggil orang tu, mai tolong buat. Dari siapa pandai-pandai buat? Saya. Lepas tu buatlah, sudah biar siap. Sibuk panggil orang apa? Kamu buat sendiri kan? Marah dia orang. Dia pandai-pandai buat, rajin sangat. Penat sikit panggil orang, suruh buat juga. Dia pandai-pandai nak buat gitu kan? Buat pas sudah lah. Rajin sangat. Tu sama kita. Marah dia orang tu. Sekarang ni yang buat ni Allah Ta'ala dengan kudrah dan iradah.
perbuatan Allah dan sengaja sengeleng Allah. Lepas Tuhan buat segala-gala ni, yang berlaku ni, tiba-tiba Allah Ta'ala lepas pula kepada makhluk yang buat. Mana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala buat segala-gala dengan sengaja sengeleng Allah? Pandai ni. Jadi makna Allah buat segala-gala. Yang berlakunya semuanya qada dan qadar, kehendak dan perbuatan Allah. Kalau ada satu perkara yang berlaku bukan perbuatan Allah, jatuh lemah Allah, mustahil. Itu sahaja. Kemudian kita amati molek, kita ahli sunnah wal jamaah wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, akidah Jabariyah, akidah yang sesat. Tetapi ingat baik, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada qadar Allah. Pilihan dan perbuatan hamba tetap keesaan Allah pada perbuatan hak dia belaka. Dan kalau hak dia belaka, tak ada lah pilihan dan perbuatan. Hakikinya kita tak ada apa sekara walaupun sebesar zarah. Tapi kenapa wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan? Hakikinya tak ada. Sebab Tuhan sandar kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Tuhan sandar kita. Tapi sebenarnya hak kami sembah, hak kami minta pertolongan, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keesaan Allah pada perbuatan. Tapi kenapa Tuhan sandar kita? Walau kita tak ada apa sekara, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah, kamu yang akan ditanya pada hari akhirah. Dia ada hak dia. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi sebenarnya pilihan kita ada ke tak? Tak ada. Hak Tuhan belaka. Yang sebenarnya kita ada perbuatan ke tak? Tak ada. Perbuatan Tuhan belaka. Dah kenapa berpegang? Ada walau bendanya tak ada. Dah Quran sandar kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat itulah hak amanat. La yukallifullahu nafsan tu kan? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang kebaikan yang diusahakannya, dan atas seseorang balasan kejahatan atas kejahatan yang diusahakannya. Tuan sandar kebaikan usaha seseorang, kejahatan usaha seseorang. Apabila seseorang usahakan kebaikan, manfaat kebaikan balik kepada seseorang yang usahakan kebaikan. Kalau seseorang usahakan kejahatan, maka mudarat akan menimpa atas seseorang yang usahakan kejahatan. Tuan sandar kebaikan kejahatan usaha seseorang. Itulah. Lepas tu kita berpegang, kita wajib berpegang ada pilihan dan ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetap keesaan Allah pada perbuatan, qudrah dan iradah. Kalau pilihan kita mutlak bukan qudrah dan iradah, kalau usaha kita mutlak bukan qudrah dan iradah, lemah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita ni kira bukan kata faridatul faraid, pusingan yang kedua. Ulang perkara ni pun berkali-kali sangat dah kita ni. Nak kemah molek dalam bab ni. Kemudian pula bahagian kita orang tua-tua ngaji ni, insya-Allah dalam bab pegangan. Tapi kita mengaji pegangan ni bukan hanya setakat faham pegang sendiri, biar sampai pekat kita boleh menyampaikan, boleh bercerita bab pegangan kepada anak cucu kita, bekalan kita. Anak cucu tu bekalan kita. Kita yang kena ni bicarakan berkaitan dengan pegangan ni. Kita kena cakap, cuba tarik minat dia macam mana, dia fahamnya macam mana. Kena ambil tahu lah. Kena ambil tahu, kita tu kena ambil tahu bab pegangan. Kena ambil tahu bab apa? Kalau jumpa dengan anak cucu, ambil tahu bab apa? Ada pasangan dah ke? Kenang kepada siapa-siapa ke? Biar tok tu tolong kira, gitu ke? Kira apa tu? Dia pandai-pandai dia dah orang learning. Orang tua tak ada hak dah learningnya. Bukan macam orang tua zaman itu, dia kuasa penuh.
Orang tua zaman sekarang kuasa dia tu dah dilucutkan. Tak ada dah tak usah buat pandai-pandai lah. Orang tua zaman sekarang kuasa lucut dah, jangan buat pandai-pandai. Maruh dituang dia. Dah kita masuk kita dulu. Kita dulu sebagai anak tak tahu hak kita, lok pada orang tua. Anak budak lain ni dia tahu hak dia. Orang tua ni beranak ke dia sudahlah. Lepas tu sibuk apa masa depan anak sendiri. Jangan main budak sekarang. Kita cakap ni tanya korek sikit bab pemahaman akidahnya macam mana, belajar bab pekos mayangnya macam mana. Tanya sikitlah bab hik nipah kalau anak cucu tu perempuan, faham ke dak mu bab hik nipah ni. Pada ni. Kena cuba tanya. Cuba risik dalam bab pemahaman ilmu dia macam mana. Ilmu tasawuf, kita tasawuf, belajar kedok, kita amati sikit tu. Sebab apa? Tu bekalan kita tu. Tu bekalan kita. Yelah kita buat amal seorang ni, faham tak? Orang apa? Tulang pak kerak. Tak gitu, tulang pak kerak orang gitu. Amal seorang, lepas tu amal tak banyak pula. Amal tak banyak pula, banyak cuai dia, banyak dak comel dia daripada comel. Ni anak ramai ni 5-6 orang. Cucu lagi ramai. Tu semua bekalan kita belaka tu. Jangan duk bilang saya cucu. Belah-belah puluh-puluh. Bukan kita nak kepada bilangan tu, kita nak kepada amalan mereka. Kita nak pada amalan mereka. Kalau anak ada 4-5 orang, learning lah zaman itu, amal lagi. Kita kira hak semasa 4-5 orang. 4-5 orang semasa. 4-5 orang budak semasanya. Kena 3-4 orang, 2-3 orang ni baru semasa tau. Tapi anak, cucu belah-belah, puluh-puluh. Cicik nak cerita lagi tu. Sebab apa? Bekalan kita tu sampai kiamah anak cucu kita tu. Bekalan kita bukan kata anak, bukan kata cucu. Cicik, cuik sampai kiamah. Kita duduk alam barzah. Selagi dunia tak kiamah, pahala kita berpanjangan. Selagi tak kiamah, kita mati, amalan kita habis dah, pahala berpanjangan. Selagi anak cucu kita ada. Selagi dunia tidak dikiamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak cucu mana tu hak mengenal Allah dan Rasul, bukan hanya semayang saja, bukan hanya puasa saja, tutup aurah saja, perangai baik saja, sopan santun saja, bukan. Anak yang mengenal Allah, mengenal Rasul. Anak cucu keturunan yang ada akidah. Jadi kita hak permulaan lah kena tanam akidah mulai. Kepada anak kita memahami tentang akidah, anak kita tekan pula kepada anak mereka. Kalau kita hanya semayang lagi, semayang je kita tanya. Puasa, kotak kedak lagi, puasa je kita tanya. Tapi waktu tu kena tanyalah, itu kewajipan kita. Tapi semayang aja kedak ukur hakam, tak juga. Tak pun nak jadilah. Kita kena fokus dalam bab akidah kita orang tua. Lepas tu kata belajar bukan hanya untuk faham, pegang sendiri. Waktu simple je tu. Untuk kita memahamkan. Biar kita bercerita. Boleh bercerita. Boleh bercerita ni fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi fardu kifayah manfaat umum. Kita boleh menyampaikan pada anak cucu kita. Itu penting kitanya. Kepada orang lain, kalau nak dengar apa yang kita ceritalah. Itu cerita bab ilmu agama. Tapi kita kena mantak lah, bukan mantak bab pemahaman pegangan. Mantak kita boleh menghuraikan. Hak mantak bab pegangan simple je. Mantak sampai peringkat kita boleh menghuraikan. Mana kalau timbul kemuskilan kita boleh huraikan. Sekalian qada, sekalian qada. Dah orang ngaji sains tu mana? Orang ngaji sains. Tahu tak ilmu sains? Ada tak qada ilmu sains? Ada tak qada orang ngaji ilmu sains? Tak ada sini. Cikgu sains. Cikgu pecing lah. Dia ni tak berarti pecing sekolah cuti kan? Ada cikgu sains sini. Ada tak qada masa mengajar ilmu sains tu? Ada tak qada? Gimana? Ada tak cerita qada kan? Sains kan? Dia begitu, begini. Ada tak? Ni qada ni. Ada juga sains cakap qada.
Lepas tu kata, sekarang sebutlah tanya ni. Bukan tanya bab akidah dia. Bab akidah tu masing-masing. Sekarang ni orang ngajar sains, disebut tak bab qada qadar. Nak kena kata gitu benar. Sebut tak bab qada qadar. Lepas tu qada qadar ada tak di akidah? Lepas tu kita tak tahulah. Tapi disebut tak bab qada qadar? Tak sebut. Lepas tu macam mana? Ilmu sains je. Lepas tu orang ngajar ilmu lain pula tu. Ngajar ilmu apa ni? Ilmu pertanian ke ilmu apa lagi? Ada tak sebut qada qadar? Tak juga. Orang mengajar ilmu apa lagi? Ilmu jahitan ke? Jahitan. Puang. Belajar bab jahit. Ada tak qada qadar? Ada tak disebut qada qadar? Disebut jarum benang. Tu je. Ada tak sebut qada qadar? Tak sebut kau. Kemudian kita mengajar bab fiqh. Kita mengajar bab fiqh. Air berubah dengan sekian. Kita belajar bab fiqh. Ada benda yang menghalang air daripada meratai anggota wuduk. Ada sebut tak bab qada qadar? Sama je. Jangan duk soal ilmu sains lah, sama je. Itu ilmu zahir, kita tak ceritalah bab qada qadar. Tapi qada qadar awal-awal kan kena duduk sini. Kadang-kadang orang bersoal, ilmu sains lah masalah, tak ada akidah, tak sebut bab qada qadar. Kita ngaji kitab fiqh pun tak sebut qada qadar. Air berubah kerana apa? Kerana tanah. Air berubah kerana apa? Kerana teh, kerana Milo, kerana kopi. Ada tak sebut qada qadar? Adakah tanah boleh bekas pada merubahkan air? Tak boleh. Adakah teh, Milo, kopi boleh merubahkan sifat air jadi air mutaghayyir? Tak boleh, makhluk tak bekas. Tapi kita sebut tanah merubahkan warna air, teh, Milo, kopi merubahkan warna air. Ada benda getah sisik di anggota wuduk menghalang air daripada meratai anggota wuduk. Getah sisik boleh bekas ke? Tak boleh bekas. Yang air tak sampai tempat tu Allah yang buat, bukan getah sisik yang buat. Ada sebut tak qada qadar? Tak sebut juga. Tapi pegangan kita tetap dah. Lepas tu kata tak boleh nak menyalahkan ilmu sains lah, ilmu tak ada akidah. Ada orang sebut gitu? Tak. Kita bicara bab fiqh. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Pernah ngaji tak? Tuak ni tuak. Bukan air nira. Tuak. Hendak ni tuak. Tuak haram minum tu lah. Tuak haram minum tu. Lepas tu kau jual tepi jalan. Tuak haram minum. Sebab tuak ni memabukkan. Tuak haram kita minum. Tapi orang Terengganu kita bulan Ramadan buka dengan air tuak haram. Mana boleh buka dengan air tuak? Yang kita buka tu air nira, bukan air tuak. Tapi orang kita panggil tuak. Tak apalah. Lepas tuak sebenar dia panggil tuak masang. Gitu. Tapi bukan tuak tu nira. Tuak mana boleh minum? Tuak najis. Tuak najis mana boleh minum. Tapi panggilan kita hak nira kita panggil tuak. Hak tuak sebenar kita panggil tuak masang. Kalau orang luar mari tengok tepi jalan, tuak. Hebat orang Terengganu, mabuk. Dah, tuak mabuk lah. Bukan tu nira. Apa tulis tuak? Orang Terengganu sebut tuak, hak nira tu. Lepas tu tuak sebenar, tuak masang. Bahasa penting ke? Macam ni. Nira tu hak turun pokok. Kita tak bicara hak tu. Nira tu dia apa? Dia peram tak panggil tau. Dia peram, akhirnya jadi buih. Jadi buih tu dia panggil tuak. Maka tuak tu najis, haram diminum sebab memabukkan. Kemudian tuak tu jadi cuka dengan sendiri. Dalam kitab fiqh jadi cuka dengan sendiri. Cuka nira hak jalan fikri tu. Tahu cuka nira hak jalan fikri tu kan, dia ada jual cuka nira tu. Jadi tuak jadi cuka dengan sendiri. Tuak yang asalnya najis,
Cuka ni jadi suci. Kalau tuak jadi cuka kerana kita bubuh obat, maka walaupun jadi cuka tu kekal hukum najis. Jadi cuka hak hukum suci ni, hak jadi cuka dengan sendiri. Ada ke perkara jadi sendiri bukan qada. Ni kitab fiqh. Kitab fiqh, tuak jadi cuka dengan sendiri. Kalau berpegang betul benar, tuak jadi cuka dengan sendiri-sendiri tabi'i, yang langsung tidak pakai dengan qudrah dan iradah Allah, kafir ijma' ulama'. Lepas tu kitab fiqh kata jadi cuka nasi itu asbab zahir. Dah pegangan nanti kita nak mengaji fiqh, ngaji tauhid dulu, kenal Tuhan dulu, bukan ngaji fiqh dulu. Pada ni maknanya bukan nak ceritanya orang terkadang ia letak bab tak ada qada ni kepada orang ngajar saing. Sebab saing ni tak ada Tuhan, dia kata. Walaha bukan ngajar saing saja. Tadilah pertanian ke, peternakan ke, hak jenis kemahiran tu, baiki tu pomeng. Dia baiki tu kan. Ni kalau sini putu, kalau sini gini, kalau sini gini. Kalau tak tukar ni jadi begini. Ada tak qada? Tak ada juga. Semuanya wayar. Dia punya alat dia tu, lepas tu wayar, tukar wayar, sambung wayar, jangan pergi putus wayar. Lepas tu alat ni kena tukar hak baru. Kena buh ni, lepas tu kena buh minyak ni, jangan buh minyak ni. Buh tukar minyak kau punah lain jeng. Ada tak qada? Tak ada juga. Tapi tetap dah duduk sini. Hak ilmu hak mula-mula mengenal Allah. Tapi saya nak sebut tadi, sebab ada orang dia letak pada ilmu sains semata-mata. Tak ada, ilmu sains itu ilmu zahir. Kan ni. Dan pernah cikgu sains. Ustaz, saya takut juga Ustaz, saya ngajar sains tu memang tak pernah sebut. Kota-kota. Nak sebut lah kata. Lagi comel kalau buat sebut. Akhirnya panggil Ustaz sains. Gitulah. Tahu tak panggil cikgu sains. Dah kita ngajar bab sains, lepas tu hurah qada. Ngajar bab sains, hurah qada. Akhirnya bukan cikgu sains lah awaknya, Ustaz sains. Tak apalah. Kenapa? Sebab dibimbang. Saya bimbang kok kalau kita sebut langsung dak sandar qada, takut hanyut budak ni. Budak ni dah ada kelas mata pelajaran agama. Kena ajar kenal Tuhan. Molek ustaz dia pula tugas. Ustaz pula ajar kenal Tuhan. Lepas tu ajar kenal Tuhan ni tugas permulaan mak ayah di rumah tu. Mak ayah di rumah nak hak mula-mula yang kena ajar anak tu kenal Tuhan. Cikgu ni ajar ilmu sains. Tapi kata kalau awak nak cerita bab qada lagi bagus kata. Sebab dia rasa takut. Sebab apa? Sebab tak ada sandaran. Tak ada qada tak ada. Sains kata semua ilmu sama kata. Termasuk ilmu fiqh pun tak ada sebut bab qada, sebut bab sebab dah ke. Kita bukan kata nak mengaji ilmu sains. Kita akidah kena kemah. Ngaji ilmu fiqh pun akidah kena kemah juga. Bukan ilmu sains saja. Ilmu dunia ni hak asbab bukan ilmu sains saja. Ilmu tadilah. Ilmu masak. Kita ada ilmu masak. Yelah ada kan kelas masakan pun tak adanya. Kelas masakan. Ada tak cikgu masakan qada? Tak ada. Bubuh gula bubuh bubuh tu ni barulah. Kalau dah ubuh ni tak jadi. Bubuh ni baru jadi. Ada tak qada? Hak guru masakan? Sebutlah qada berjadi ustaz masakan. Ustazah lah, masak. Tapi nak cerita itu ilmu zahir. Hak ni hak bab akidah itu permulaan. Anak-anak kita ni reti je kira bicara, cerita dah kenal Tuhan, kenal Allah, kenal Rasul. Cerita tu lalu dah. Ni. Ilmu zahir ni ilmu kemudian lah ke? Sebab memang ada orang yang diletak tomahang tu semata-mata atas ilmu sains yang tak ada qada. Ada. Itu ilmu zahir.
pegangan kita tetap dah segala-gala qada dan qadar datang dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara berlaku secara ilah turut, tidak ada, dan tidak ada perkara berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Kemudian kita hari ni masuk bab quwah. Bab quwah ni semulalah jawapan dia. Masanya cukup dah. Pukul 10 lebih dah. Pekoh jadi pendek je. Wallahu a'lam.